Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'd. Halaman 21 dah. Fikul ibadah halaman 21. Bukan kaedah fiqh kita apa ni, fiqhul ibadah. Fiqhul ibadah. Muka surat 21 dah. Saya baca sini. Oleh itu, jika sistem zakat berjalan mengikut haknya, sudah tentu orang yang miskin berhak menerima bahagiannya dan membolehkan mereka menjalankan perusahaan yang dirancang sesuai dengan kemahiran dan kelayakan yang ada pada mereka. Ini poin-poin yang mustahak ni. Sebab sistem zakat sepatutnya berjalan secara yang baik, yang betul. Macam mana zakat tu nak diagihkan secara yang betul? Ialah orang miskin tu membolehkan dia menjalankan perusahaan. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, zakat itu boleh mengeluarkan dia daripada garis kemiskinan. Tahun ni dia terima zakat, bila dia dapat bantuan zakat untuk dia menjalan ke perusahaan dan kerja sendiri, maka sebab dia ada kemahiran, cuma kelemahannya dia tidak ada modal untuk nak terjemahkan kemahiran dia dalam bentuk praktikal. Jadi kalau sekiranya zakat itu kita rancang supaya mereka golongan miskin ini dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan kemahiran dan kelayakannya, maka dia akan keluar daripada garis kemiskinan dan tidak lagi termasuk dalam asnaf yang 8. Jadi kita nampak dah ekonomi Islam ni beransur-ansur mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, daripada yang layak menerima zakat kepada yang tidak layak menerima zakat. Jadi ada pernah kita dalam sejarah, saya tidak ingat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Umar Abdul Aziz, tidak ada orang yang nak diagihkan zakat. Tak ada orang nak terima. Bukan seperti masa kita lah ni, sebut saja zakat maka ramai pakat berapa nak terima. Tidak ada. Jadi para ulama dia cuba mentafsirkan. Sebab apa ni saya sebut sekali lagi, saya lupa. Sama ada zaman Sayyidina Umar ataupun Umar Al-Khattab ataupun Umar Abdul Aziz. Bila nak agihkan zakat tak ada orang nak terima. Adakah kerana orang semuanya telah tidak ada asnaf yang 8? Ada yang berkata begitu kerana sistem zakat berjalan dengan baik. Macam inilah kita bagi bantuan kepada penerima zakat sehingga dia dapat merancang untuk menjalankan kerja supaya dapat hasil pendapatan. Kalau selama ini dia sebagai golongan yang layak menerima zakat, hasil daripada perusahaan yang dijalankan, maka dia tidak lagi menjadi orang yang layak menerima zakat. Itu satu. Ada yang kedua pula, dia kata ada tetapi hidup mereka itu qanaah, dia berpada, dia tak nak terima. Sebab dia rasa selesa, dia tidak suka meminta-minta. Itu dua lah. Tapi saya lebih cenderung kepada yang pertama. Sebab kalau dia tu sangat perlu, terdesak, takkan orang nak bagi, tak saya terima dah. Tapi mungkin dia rancang dengan begitu baik cara pengagihan zakat sehingga boleh keluarkan orang itu daripada garis kemiskinan yang dulunya layak menerima zakat kepada yang tak layak menerima zakat. Jadi kalau kita hari inilah kita dapat jalankan cara pengagihan dan orang kaya tu yang betul-betul dia keluar zakat. Jangan ada ketinggalan orang kaya yang tak keluar zakat. Sebab saya zaman Sayyidina Abu Bakar tu, Khalifah Abu Bakar tu, dia benda ni dia letak agenda utama sehingga terkenal dalam sejarah dia memerangi golongan yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu cara yang dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat keji. Kita nak tengok perspektif dia. Sifat yang keji yang memberi kesan kepada masyarakat iaitu sifat berdendam, iri hati dan hasad dengki. Ini obat dia.
Setiap penyakit ada ubat. Penyakit mazmumahnya ialah deki, dendam, iri hati. Jadi kalau nak apa ni orang panggil, nak ubat penyakit ni, dia tak jadi dengan zikir, sembahyang malam. Itu ubat lain. Kita kata aku ni sifat aku ni jadi hasad deki ya. Zikir kuat-kuat supaya tak adanya sifat hasad deki. Dia tak sia dengan obat tu. Bukan obat dia. Obat dia ni ialah infak. Kita ajar diri kita, tarbiyah diri kita ni keluar. Okay. Sifat-sifat tercela tersebut akan menjadi barah dalam masyarakat jika tiada lagi sifat berkasih sayang, tolong-menolong dan saling bersimpati. Tengok jauh ke depan, dia boleh mengumpulkan kasih sayang, pemberi dengan penerima, saling bersimpati. Ibadat zakat jika dilaksanakan dengan kaedah yang disyariatkan, maka hasilnya akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan penyayang. Itu dia punya matlamat dia. Zakat dapat membersihkan jiwa daripada sifat hasad deki dan iri hati serta mengeratkan hubungan persaudaraan sekalipun mereka berbeza dari segi kemewahan dan kekayaan. Biar ada tautan kasih sayang di antara golongan kaya dengan golongan miskin. Tidaklah golongan miskin itu terasa dia terbiar, dan orang kaya pula tidak terasa dia tadi ialah boleh menindas. Jadi mana itulah maknanya sehingga zakat itu jadi rukun Islam dah. Besar-besarnya dalam institusi masyarakat. Ini berdasarkan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Terjemahannya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah. Sedekah sini maknanya zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, bersihkan orang yang keluar zakat itu daripada dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini jaminan Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Dengan boleh menyucikan hati. Syekh Ali Al-Jarjawi dalam bukunya Hikmatut Tashri' wal Falsafatuh berkata, terjemahnya, antara hikmat menunaikan zakat ialah membawa kepada keamanan dalam negara. Jadi kalau negara tu tak amin, kena cek baliklah, sebab zakat tidak berlaku, institusi zakat tak berjalan baik. Orang kaya ramai tak keluar zakat, dan cara agihan zakat pula agihan tak betul. Dah. Jadi macam dalam tadi kita dengar tadi, tak sesat kalau kita hanya bagi 50 riyal setahun, hari nak keluar zakat 50 riyal. Dia ada miskin situ. Cuba kita rancang supaya dia tu boleh berdikari. Macam dia sebut tadi, bagi prasarana ke dia supaya dia boleh menjalankan perusahaan. Orang perempuan misalnya miskin ke apa, boleh goreng pisang, boleh buka kedai goreng pisang. Nak buka kedai, nak buat basah pun tak ada pitih, nak beli kuali pun tak ada duit. Jadi situlah perlunya zakat. Jadi dia sebut, kata Syekh Ali Al-Jarjari ni, dia kata hikmat zakat ni adalah membawa kepada keamanan dalam negara. Beliau memberi banyak alasan dan hujah bagi membenarkan kenyataan tersebut yang jelas menunjukkan bala menimpa masyarakat, negeri, negara dan tempat di mana pengabaian untuk mengeluarkan zakat berlaku. Ini punca ketidakstabilannya negara, jadi tak tenang. Kena cek balik. Tapi dalam orang tak pernah terfikir, dia akan cari alasan lain. Jadi kalau mengikut Syekh Ali Al-Jarjawi itu, kena cek zakat tidak berjalan dengan baik, menyebabkan negara itu tidak aman. Natijah yang lebih parah lagi membawa kepada pembunuhan, jenayah, pencurian, dan juga ramai yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara kerana sebab harta benda dan keuangan. Dia Allah SWT ni, dia pencipta, dan dia juga membuat peraturan. Bila kita ikut peraturan dia, nak menyelesaikan masalah, dia juga. Dia yang mencampurkan hati ke dalam penjenayah supaya tidak berlaku jenayah. Kita nak guna formula kita. Allah menyediakan formula dia. Kalau nak selesai masalah ni, ini formulanya. Tuhan beri formula kita, tapi kita kena cari formula lain. Bila nak selesai? Sebab kena ingat, dia yang menyelesaikan.
Habis zakat lah. Kita masuk pula kesan ibadat haji. Okay, kesan ibadat haji. Ibadat haji mempunyai kesan-kesan mewatakkan ummah dan mewajahkan mereka dengan sifat-sifat mahmudah. Manakala kita di Mekah tu betul watak. Watak kita, wajah dalam kita. Daripada sifat mazmumah diisi balik dengan sifat mahmudah. Tahu tak, sifat mazmumah ni sifat yang tercela, mahmudah ni sifat yang terpuji. Sifat mazmumah tu macam tadi dah, berasa malah. Malah tu sifat mazmumah tu, kedekut, malah, lemah, penakut, ya, putus asa. Jadi dengan kita pergi buat kerja haji tu, dia terbiah daripada kerja-kerja haji, dia tukar balik, boleh masuk dalam diri kita dengan sifat rajin. Kalau pergi Mekah tu semaya 5 waktu tu lewat sikit berasa tak boleh. Kan kita duduk Mekah dah, semaya je kuat lah semaya. Dia kita pun berasa berazam, klik ni tak si tinggal dia jemaah 5 waktu di masjid. Berteruk pun kita pergi lagi dah. Sebab ingat ke pahala lah tu 100,000 kan di Mekah. Tapi orang yang sama tu bila balik kita tengok tu tak jadi kaki masjid juga. Jadi tak jadilah tarbiyah tu dah. Sepatutnya jadi gitu dah. Belum subuh tu kita bab pertama tu duduk di masjid tu. Betul tak? Bab pertama tu duduk masjid tu. Bab pertama kat masjid nak bab kedua. Tapi balik ke Malaysia tu orang bab tak bangun lagi. Tu yang jadi apa emas tak kena. Kena cek tu dah. Tapi orang lah ni beza dah dengan orang Tamil dulu. Orang Tamil dulu kan masjid tak hidup lah ni, hidup belakang dah. Jadi ini jaminan Tuhan disebut ni dalam Quran ni. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Alama razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai faedah bagi mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu di masa kita manasik, masa kerja haji, atas kurniaannya kepada mereka dari binatang ternak, maka makanlah kamu darinya dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir. Ini maknanya jala-jala tarbiyah yang Allah sediakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28. Ibadat haji boleh meningkatkan kesatuan dan kebersamaan di mana para jemaah haji saling berkongsi ilmu, pengalaman dan juga kepentingan sesama mereka. Duduk di Arafah di situ kan dengan pakaian yang sama, patutnya dia boleh buat saling kenal mengenal antara satu sama lain. Jadi dalam kelas kita ni ada lagi tak pergi haji pergi belakang dah tak? Semua pergi buat haji dah tak? Boleh tengok. Ibnu Abbas menyatakan ia dimaksudkan dengan faedah dalam maksud ayat. Bila Allah sebut manafi', faedah dalam ayat ini ialah dunia dan akhirat. Antara faedah dunia ialah segala bentuk manfaat yang boleh didapati daripada binatang sebagai korban dan juga perniagaan. Manakala faedah akhirat ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diperolehi oleh jemaah haji kerana menunaikan ibadat haji. Ibadat haji juga mewujudkan perasaan kekitaan sesama umat Islam. Cumanya oleh kerana pengurusan lah ni dia terlalu ramah kan, nak bertemu, nak di Arafah tu kan, sepatutnya daripada beberapa negara tu berinteraksi sekali, bertukar fikiran, jadi macam muktamar lah. Tapi jadi duduk kemah masing-masing gitu. Pasal tak tahulah apa lah. Mungkin zaman Rasulullah dulu tikut tu lah. Bila mari daripada pelusuk, hak kenal apa kenal. Rasulullah boleh tengok dulu kampung mana, curug rata mana tu, temu di Arafah. Semua para jemaah haji akan berwukuf. Wukuf tu maknanya duduk di Arafah. Kena berada di Arafah itu rukun kan. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Kalau tak duduk di Arafah tak sah. Mabit ni bermalam. Tawaf keliling Kaabah. Sa'i Safa Marwah. Itu di tempat yang sama. Melaksanakan rukun-rukun yang ada dalam ibadat haji akan melahirkan sifat hormat menghormati, bertoleransi, saling tawajuh kepada ilahi. Tawajuh ni maknanya menghadapkan muka kita kepada Allah, saling berdoa dan bermunajat
dan bersama-sama mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi kata kita pergi Mekah tu, kita kena hayati benda begini. Para jemaah haji juga melapaskan lapas yang sama, iaitu talbiyah. Dipanggil talbiyah kan, labbaik Allah. Itulah suatu lapas yang disunatkan di sana. Lepas tu kalau kita tanya balik, tak boleh kau talbiyah di rumah. Lepas-lepas semaya zuhur, labbaik Allahumma labbaik. Orang tak talbiyah, bapanya benda baik kan? Asal-asal benda baik tak? Dah kita pergi Mekah benar, labbaik Allahumma labbaik. Klik di rumah semaya zuhur pun, tubik semaya zuhur, sahut selipar, labbaik Allahumma labbaik. Nyelaran dia orang habis tak? Lepas kita tanya balik, ada Nabi larang? Ada hadis Nabi larang jangan bertalbiyah. Lepas tu, salah ke benda baik? Comel, labbaik Allah ya Allah, aku menyahut seruanmu. Tak? Boleh ni kita ni buat modal kalau orang suka buat bid'ah. Kita tanya gini lah, kita talbiyah lah pula tak? Mana ye? Bagai baik. Lepas tu Nabi tak larang. Sebab dia selalu dia orang nak buat bid'ah ni, inilah modal dia sama. Nabi tak larang benda baik. Maka talbiyah benda baik. Apa mana? Pandai pula dia kata tak boleh orang buat san. Bukti tu kita naknya. Satu benda tu boleh sini bukan mestinya boleh juga di sana. Ada tempat dia, ibadat ni ada tempat dia. Okey. Memakai pakaian yang sama, iaitu ihram di tempat yang sama dan matlamat yang sama. Putih kita tengok tu dah. Tak kira orang kaya, orang miskin, duduk sama-sama. Iaitu semata-mata meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan membuahkan kesatuan hati untuk menghilangkan belenggu syirik dan kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Dia simbolik melontar tu mana lawan setan. Padahal kapur dia je pekor anak batu, tapi simbolik supaya kita boleh bawa diri kita tu, kita tidak setuju dengan ajakan iblis syaitan. Agama Islam dibangunkan atas dasar bersatu dan berbaik dalam kalangan muslimin. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan sebahagian besar ibadat yang dia syariatkan sebagai pertemuan dalam kalangan mereka dengan berbagai cara. Kemuncaknya ibadat haji iaitu wukuf di padang Arafah, memberi penyaksian bahawa inilah satu tempat yang dihadkan pada masa dan tempat yang sama, pada ketika yang sama, di mana mereka berhimpun pada tempat yang sama, yang satu dengan matlamat yang satu. Itu kita biasa dengar belakang. Mudah lah kan ni dah. Ketika para jemaah berwukuf, kesemua jemaah melaksanakan rukun ini atas asas agar dapat perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kadang-kadang benda orang panggil benda nilai-nilai spiritual ni kita tidak diterapkan sangat. Kita duk peti ke rukun lah. Kerusuh haji ni banyak dia duk ajar masa tawaf, bau ni jangan kena tepat. Kalau salah lari sikit. Tu yang kali kita baca dalam pandangan ulama-ulama dalam mazhab. Tidaklah seketat yang kita belajar. Orang kita ni siapa kalau orang mari tepuk lari sikit, paling-paling pun semula. Dia kata lari dah bau. Dia sebenarnya selagi kita tengoklah kalau pandangan hak tidak syadid, tidak ketat sangat, asalkan bau kita tidak tukar bau kanan dengan bau kiri tak apa. Betul tak? Jadi kita ni penting hak tu sangat. Kerusuh tabur haji tu kak. Bau ni kena ketat. Mula man. Waktu ya zaman dulu tu kan. Lepas-lepas tawas kak turun ambil air sembahyang. Mari pula. Lepas kalau 2.5 turun ambil air sembahyang. Lama-lama tak tahan juga. Nak pertahankan dasar kita hak tahun 70-an 80-an tu kan. 80-an 70-an orang pergi Mekah dia ajar begitu. Pakai yang ihram, nak pakai stocking tak boleh bagi orang lelaki-lelaki. Nampak tak? Bau pun buka. Pas duk tepuh dengan wanita-wanita hak mazhab lain. Haluh kita sama. Pas kita tanya orang tabu haji, pas kalau tawas serang batal, ambil turun bawah ambil semuanya. Lepas tu naik pula, pergi pula 2 lakar batal, turun pula. Tapi bila nak habis lagu. Lama-lama oleh kerana masjid tu sendiri duduk jauh dia, duduk dekat ambil semayang dah, masjid kecil.
Allah ni nak ambil semaya 2 kilo lah tu bila tak tahan tu maka carilah dia, cari-cari nak carilah pendapat satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, orang yang kena tepung tak batal. Boleh pula cari pula. Hak dulu letih dah dulu. Dia ajar orang dulu letih dah orang dulu. Baru mari hukum baru. Apabila tengok tak ada nak buat. Cari. Nak tubik daripada mazhab Syafi'i tak sih juga. Carilah kaum Syafi'i. Dia kata kalau orang tepung, orang tu yang batal. Jadi kita pun selesa dah ni dah. Jalan berasa tepung ikut dia tepung kita, bukan kita tepung. Dia boleh pakai. Jadi namanya kita bui penekanan tu kadang-kadang sesuatu ibadat tu ruh dia tu kita tidak bincang banyak. Apa tujuannya? Kita sayang apa dia? Jadi benda-benda begini ni. Kita nak tahu dari segi nilai spiritual tu. Pasal apa kita tawaf, pasal apa kita syai'ah dah. Okey. Cuba tengok ni dia kata ketika para jemaah berwuku, kesemua jemaah melaksanakan rukuk ini atas asas agar dapat perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar nampak kita ni mari tu nak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika khatib berkhutbah di Arafah, ni soal tak boleh. Pasal apa? Kita duduk di Arafah, tak tahu mana khatib. Lama. Betul tak? Siapa dia pergi Mekah pernah dengar khutbah khatib di Arafah. Dah lah dalam bahasa Arab. Dah zaman dulu memang sah yang nama Nabi dulu. Oh, kita lah ni jadi pecah dah. Berjuta orang. Tak tahulah. Hak Malaysia suku, gani suku. Dia sebenarnya dari hukumnya khutbah ni tidak wajib khutbah. Tidak wajib berwuku saja. Tak buat apa satu tak apa. Ibadat haji ni kan pelik. Tak baca apa satu pun sah. Kelakuan saja. Betul tak? Tidak masalah. Dia sah hukumnya berada di tempat tu pada tahun sekian-sekian tu. Dari segi asal dan Nabi dan para sahabat tu satu saja. Sebab dia alasan dia orang tak lama. Allah ni berjuta nak buat manusia. Cuma orang tak tekan mana tu sebab benda tu tidak wajib kan. Jadi kita nampak dia indah zaman Nabi dengan para sahabat dulu. Bila duduk di Arafah sangat menyeronokkan sebab seorang dengan Nabi sendiri. Kan khutbah Nabi yang terakhir dah tu. Ya Nabi sebut al-yawma akmaltu lakum tu. Didengar kau di semua orang tu. Pasal dia banyak bangsa-bangsa yang di bahasa Arab kemari buat haji. Dan Nabi mesti ada khutbah dalam bahasa Arab. Jadi tentulah ada orang yang berterjemah pada masa tu dah. Zaman Nabi tu rasa tidak meluah lagi dah. Yang hadirnya tu daripada Rom Parsi tak ada lagi lah. Maknanya bahasa Arab saja. Zaman Nabi lah. Mungkin bahasa ketika mai khalifah lain. Para jemaah juga sama-sama bermunajat, berdoa dan berzikir adalah satu cara untuk menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala, membuang segala belenggu nafsu. Kesannya ialah pautan hati yang kental lagi kukuh. Banyak kali kita baca kan tempat-tempat mustajab lah. Waktu maghrib, saya tidak apa ingat ketika di Arafah lah, berdoa di situ. Kita ambil peluang di situ kerana orang panggil kepada itu dimustajabkan doa. Para jemaah haji juga berwukuf di tempat yang sama, melambangkan mereka berkumpul di bawah satu payung syahadah dan Islam. Suasana di padang Arafah jika dihayati, ia akan menjadi pemangkin ke arah kesatuan umat Islam. Ia akan menggerungkan musuh Islam. Sepatutnya situ dah tu negara-negara Arab disatukan, negara Islam. Tunjuk live semua. Patut orang kafir gerung, tapi orang kafir tak gerung sikit abuk. Kita duduk di Arafah tiap-tiap tahun. Dia kata beri pun saja lah. Patut kelik pun cebalah sama ke diri. Tak? Negara-negara Arab nak satukan negara Arab Abu Talib lah ni. Jordan, cara Jordan, Syria, cara pada nak tunjuk hal lah. Matlamat tu jadi hilang. Musuh Islam tak gerung. Israel tak gerung sikit abuk Arafah kita. Wukuf di Arafah Israel pun tahu. Tapi dia kata beri pun saja. Patut situlah kita boleh rancang.
Kena ada mesyuarat situ. Lagu mana cara nak selamatkan Palestin? Itulah. Macam-macam negara boleh. Apa pemimpin tak beri betul. Dia sepatut situ. Nabi gapo dia nak rancang, gapo-gapo rancang di Arafah. Kebersamaan ini juga akan menghasilkan pengorbanan untuk mempertahankan saudara seakidah yang lain. Apa tu sini? Lagu mana kita duduk sedap? Kota negeri kaya. Macam mana kita boleh biarkan rakyat Palestin nak makan apa tak boleh? Kena buang hari-hari. Tak jadi apa dah. Rasa bertanggungjawab. Pemimpin kota ke apa tu, Tuhan tanya esok ni. Tak nak jawab lah kan. Manakala kesan-kesan ibadah secara umumnya adalah seperti berikut. Melahirkan kesatuan matlamat. Ini panjang ni, kita tengok sekat mana ni. Banyak siapa ke 7-8 ke 12 kuat. Melahirkan kesatuan matlamat. Dalam Islam, pelaksanaan ibadah mestilah difokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada selainnya. Sebab itulah bila Nabi nak sebut ni, dia nak royak kita ibadat ni kan ada ihsan. Gapo dia ihsan? Dia tak, bila Jibril tanya ni, Jami jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita nak jelma ke benda ni dalam ibadat kita, bukan sembahyang saja. Ibadat lain, ketika buat ibadat tu ka'annaka tarahu, supaya kita nampak dia. Seolah-olah kamu nampak dia. Nak buat macam nampak Tuhan di depan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tak berasa nampak Tuhan, biar Tuhan nampak kita. Baik sembahyang, sedekah, haji, zakat, apa, biar nampak Tuhan ketika tu. Tu sebenarnya Tuhan dia nak situ ibadat ni. Hak zahir ni perlakuan yang biasa. Pelaksanaan ibadah yang dilakukan kerana selain daripada Allah dianggap sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ibadah hanya kerana Allah. Faham tak? Sebab itulah Islam ni dia tegah kita menjadikan perantaraan dalam ibadat. Ingat bila kita guna perantaraan macam tawassul, selain pada tawassul yang dibenarkan, ya kita duduk balah lah ni, dia pergi di kubur, gunakan ruh wali-wali ke apa nak sebagai perantaraan. Kalau kita tanya, dia kata kita tidak minta dengan Tok Wali, tidak sembah dia, guna orang mati ni untuk sebagai perantaraan. Kita tidak sembah dia. Enggak apa beza dengan ketika kaum musyrikin bila Nabi tanya dia kata ma na'buduhum, kami tidak sembah mereka, dia kata, illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, melainkan kami nak jadikan patung-patung ini mendekatkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk membawakan kami dekat dengan Allah. Tengok orang musyrik, kita kata dia sembah tokok. Dia tanya Cina, dia tak sembah tokok, dia guna untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tak apa beza dengan orang yang guna ruh orang mati pergi kubur pergi gapo. Kalau tanya dia tak sembah kubur, tapi nak suruh dekat. Kalau kita doa direct kepada Allah, tu dia kata kurang ajar. Tu ajaran doktrinnya dia masuk kepada pengikut-pengikutnya. Kalau kita berdoa terus kepada Allah, dia kata kurang ajar, kena pakai perantaraan. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong minta dengan Tuhan. Ya Syekh Gani, tolong minta. Itu baru betul. Siapa dia ajar lagu tu? Ya Tuhan ajar kita, ud'uni astajib lakum, doalah kat aku, nescaya aku akan makbulkan. Ini satu orang panggil satu doktrin baru nak merosakkan akidah. Disuruh guna perantaraan apa? Apa yang alasan dia disuruh guna perantaraan? Duk berasanya dia ada benda lain, guna perantaraan kat pitih je berlaku. Guna dia, tak apa nama kita ejah. Lari daripada prinsip. Sebab dia kata, tengok, selain daripada Allah, kita ada benda lain. Kita dengan Tuhan dia ada benda lain. Dia panggil syirik khafi. Tapi tak takut demo ni tak. Dia tak rasa takut punya. Kesatuan matlamat inilah yang ditekankan oleh Allah SWT kepada umat Islam.
Firman Allah Subhanahu wa taala, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ni ikrar kita. Kita ada dalam apa ni, dalam doa iftitah dah masa nak sembahyang. Inilah keindahan ibadat dalam Islam yang boleh menyatukan hala tuju kehidupan manusia di atas muka bumi ini agar semuanya berjalan bertempatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kena tahu Tuhan tepat, dan tak ada orang yang boleh menunjukkan jalan yang tepat melainkan dia kira seorang manusia yang boleh berbahasa dengan kita, dengan Tuhan tu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kena ikut dia ni. Contoh dia tu, dia model dia tunjuk, cara dia tunjuk. Lari daripada apa yang dia tunjuk tu, tu lagu mana tu? Kita berasa lagu mana? Nabi suruh 33 kali, lepas solat subhanallah 33 kali. Itu contoh dah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kita kata sikit nak 100 boleh tak? Lepas wisalah tu kita pun duduk ni nak berzikir. Boleh tak? Subhanallah, tanya Pak Sudin, nak 100. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar. Boleh ke tak boleh? Kita kata comel. Tapi tak bolehlah berekih Nabi, sebab Nabi sebut benda tu. Kalau Nabi tak sebut tak apa. Nabi kata bila lepas solat hendaklah kamu baca, adalah hadis banyak tu. Aqibas salah, lepas sembahyang 33 kali subhanallah, 33 kali. Kalau buat 100 ni jadi bid'ah. Semuanya kalau tukar Nabi jadi bid'ah. Baik. Dah dia kata uzkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mereka itu berzikir pagi petang banyak kan. Jawab dia masalah lain lah. Hak Nabi dah buat panggil spesifikasi, hak Nabi tetap dah lepas sembahyang 33. Buat 34, 35 pun tak boleh, 100 pun tak boleh. Nak banyak lepas tu. Walaupun bila hasanah. Dan tak ada hasanah lagu tu. Apa dia? Nak kata 100, nak 1000 boleh. Sesar dulu waktu tu. Bangun. Sesar dah Nabi suruh tu. Duk bercutian tu. Nak subhanallah 2000 belah. Ni maknanya disiplin kita dalam ibadat. Buat tak cukup ada lebih. Kita nak ketemu dia Dah hak kita tu sekali tu, hak tu tak betul dah tu. Tak pernah Nabi suruh buat sekali, Nabi suruh masing-masing. Cuma orang kita tu dia ambil kaedah buat sekali, nak ajar sebenarnya. Mari situ yang nak ajar. Nak zikir lepas sembahyang Nabi suruh wirid dengan zikir. Ada zikir-zikir yang Nabi ajar. Dia tanya tu email, tak uti ni buat lagu nak dengar nak ajar. Tu ya asalnya. Tapi ajar paksa, paklon-lon. Bertindah buat ajar lagi. Itu jadi masalah. Baik, sebut benda apa ni bid'ah hasanah awak sebut ni kan. Dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i je sebut je bid'ah hasanah. Tapi mazhab lain dia berpegang kepada kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah sesat. Tak ada. Sebab tu dia kata serupa dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti mati. Tak ada pengecualian. Betul tak? Tiba-tiba mari benda ayat tu lah tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti mati. Maka tak ada hak hidup tak mati. Tiba-tiba bila Nabi kata kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat, ya ada hak tidak sesat. Pula dah. Kalau lagu tu kita baik juga hak tu lah, setiap yang hidup mesti mati. Ada hidup tak mati. Kepala. Boleh faham tak saya nak ayat ni? Ayat tu lah tu. Boleh? Cik Namli faham benda ni? Bila Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut,
Setiap yang hidup mesti mati. Adakah hidup tak mati? Tak ada. Sebab kullu semua. Tiba-tiba bila Nabi kata kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah adalah sesat. Ya, ada bid'ah tak sesat. Apa pula jadi begitu? Kita tak faham. Ada yang mati dan tidak selamat. Faham situ. Situ baik. Sebab tu Imam Malik dia tak terima. Dia kata mani bertada'an fil Islam bid'atan. Sesiapa yang buat bid'ah dalam Islam ni satu bid'ah, yaraha hasanatan, yang menganggap ia hasanah. Tengok. Dia tak terima hasanah Imam Malik. Siapa dia yang membuat bid'ah dan dia menganggap itu adalah hasanah, yaraha hasanatan, dia kata faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia menganggap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Kalau kita buat satu bid'ah kemudian kita kata ni bid'ah sana, serupa kita tuduh Nabi telah mengkhianati risalah. Nabi membawa ajaran tidak lengkap, terpaksa ditukuk tambah di backing. Nampak tak? Berarti kalau mengikut pendapat Imam Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i. Cuma mari ulama kemudian mazhab Syafi'i ni baru ada bid'ah hasanah kata semua. Situ dah. Okey. Boleh faham tu? Tajuk ni kita akan bincang dalam penyimpangan ibadat di akhir tajuk ini ya. Okey. Oleh itu semua amalan manusia yang dilakukan hanyalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah dan bukan untuk mengambil keuntungan pribadi daripada pelaksanaan. Jadi kalau kita faham nak beribadat kepada Allah, maka apa je kita tidak tu hak dia atur dah tu, dia nak baiki lagi pasal apa? Kita buat hak dia kan? Betul tak? Kita nak buat hak dia, tiba-tiba kita pergi cari cara lain. Situ tak kena dah. Betul? Sebab ibadat ni kena ingat tidak boleh dilakukan sehingga ada syariat yang tunjuk bahawa kita boleh buat. Situ. Sifat ibadat dalam Islam inilah yang membezakan amalan manusia yang benar-benar berbakti kepada Allah dan yang berbakti kepada hawa nafsu serta tujuan duniawi semata-mata. Banyak benar lah sebab dia panggil ahlul hawa. Okey? Ulama-ulama ulama-ulama hadis dia menganggapkan orang yang buat satu ibadat yang lain daripada yang Nabi tunjuk dia panggil ahlul hawa. Golongan yang menurut hawa nafsu. Cuba kalau tengok di Indonesia tu duduk bergenda gapo sambut tema berat benar tak sambut tema di Rasul. Duduk nyanyi wak bunga gapo atas petah. Buat ibadat pasal apa? Ahlul hawa. Ulama hadis menganggap ahlul hawa dia panggil. Golongan yang beribadat dalam ibadat betul nafsu lagi. Suruh nafsu suruh lagu tu. Tidak seronok ni. Pelaksanaan ibadah misah dilakukan dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi matlamat selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat dan demikian. Itulah agama yang lurus. Kita berhenti sekat tu dah.